أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim 5 Pages Birthday Challenge yang beri ruang untuk saya berkongsi pada malam ni. Keluarga Facebook, netizen, hadirin hadirat yang bersama pada malam ni. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan setinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memanjangkan umur kita walaupun kita diuji dengan sedikit kesusahan, sedikit kesukaran dengan wabak COVID-19 yang melanda hari ini di seluruh dunia, hampir seluruh negara dan tidak terkecuali kita di Malaysia. Apa-apa pun kita sebagai seorang mukmin, kita sentiasa berfikiran positif dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita beriman dengan Allah Taala dan dengan segala sifat kesempurnaan Dia. Allah tu Ar-Rahman, Allah tu Ar-Rahim, Allah tu Al-Latif, Allah tu Al-Aziz, dengan segala sifat dan nama-nama yang sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan sengaja saja menyusahkan hamba-hamba Dia, melainkan ada hikmah, ada pengajaran, aktibar ataupun proses untuk mematangkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ikutkan jadual sepatutnya pukul 9 cuma saya masuk awal berapa minit. Pertama sekali untuk kita test audionya, video, kerana di Perlis ni setengah kawasan internetnya agak lemah. Jadi alhamdulillah. Jadi sambil-sambil itu mungkin sebagai mukadimah kita mengambil iktibar sikit tentang bagaimana COVID-19 yang melanda kita hari ini. Saya teringat kata-kata Syekh Mustafa Masyhur, musibah yang sebenar adalah musibah yang menimpa hati kita, bukan musibah yang menimpa fizikal kita, tapi musibah yang menimpa hati kita sehingga hidup kita bergelumang dengan dosa. Kita lupa siapa kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melupai hakikat kita akan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hilang keyakinan dengan janji-janji dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah musibah-musibah yang akan memberi impak kepada akhirat kita. Adapun musibah yang menimpa fizikal kita hanyalah memberi kesan ataupun impak kepada kehidupan dunia. Kehidupan dunia ni kalau kita nak yang paling dahsyat pun dia akan paling dahsyat pun mati. Dia tak akan lebih daripada itu. Tapi bencana akhirat yang kita takuti, yang paling dahsyatnya kita dicampakkan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka yang waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Yang apinya lebih 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia.
Bahkan Rasulullah menceritakan tentang tangisan ahli neraka. Ahli neraka ni dia akan menangis sampai jadi alur pada wajah dia. Kesan aliran air mata dia, dan Rasulullah kata kalau letakkan kapal-kapal berbudaya. Kenapa? Di akhirat nanti ahli neraka akan lipat gandakan ukuran dia. Gigi gaya sebesar bukit Uhud. Ini bencana yang sepatutnya kita akan lebih takut. Bukan bermakna kita mengambil sikap tak bertindak apa-apa berdepan dengan musibah dunia. Tapi maknanya yang lebih kita takuti adalah musibah akhirat. Musibah dunia ni Allah uji untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih banyak pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin hari ini tiap kali kita keluar, kita mungkin tak pernah lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bahkan tak cukup dengan itu, sepanjang perjalanan kita, kalau kita keluar dengan sebab ada urusan yang tak boleh dielak, kita sentiasa meletakkan pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebenarnya nilai musibah bagi seorang mukmin. Dia adalah satu saat di mana Allah nak mendekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita renung balik kehidupan kita, masa bila solat kita begitu khusyuk. Masa bila kita angkat takbir, air mata mengalir membasahi pipi kita. Masa ada musibah ke masa tak ada musibah. Saya yakin saat yang paling solat kita paling khusyuk adalah ketika kita berdepan dengan musibah. Dengan ujian. Lagi berat ujian kita, maka lagi dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibn Jauzi dalam kitab dia tentang sabar, dia manusia ni kadang-kadang Allah uji dengan ujian di luar dugaan dia. Bukan di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan uji seorang tu lebih daripada apa yang dia mampu. Tapi kadang-kadang di sana ada ujian yang melebihi ataupun di luar dugaan kita. Pada masa itulah kita rasa tidak ada siapa yang boleh bantu kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itulah kita akan tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga COVID-19 yang melanda kita ni kita ambil dari segi aspek positifnya untuk sentiasa kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita ikhtiar yang terbaik. Kita bila berdepan dengan musibah, sentiasa kita jaga hubungan dengan Allah Taala. Kita jaga ataupun menahan diri kita daripada dosa, kerana dosa menjauhkan kita daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita ikhtiar yang terbaik, dan yang keempat, kita doa dan tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga berdoa semoga Allah mengangkat ataupun meleraikan kegawatan ataupun musibah yang melanda kita. Mungkin sedikit sebagai mukaddimah, mungkin sebagai opener lah, sebagai pembukaan kita pada malam ni. Mungkin saya nak respon sikit daripada yang ada lah. Jadi mungkin sebagai opener. Jadi kalau mungkin kita boleh berrespon untuk menjadikan suasana kita pada malam ni lebih santai, tidak terlampau serius. Kerana tajuk ni tajuk yang agak kontroversi, agak serius. Jadi kita cuba santaikan dengan sikit aktiviti opener. Kita nak ambil aspek positif daripada COVID-19 ni. Katakan lagi 4 minggu atau 2 minggu ataupun 3 minggu, Allah selesaikan. Mana selesai Perintah Berkawan ni. PKP ni selesai, dan tempoh katakan 4 minggu lah, sebulan lah. Apa yang kita akan rindui? Maknanya bila selesai masalah yang melanda hari ni, kita boleh keluar bekerja seperti biasa, sibuk seperti hari-hari yang biasa sebelum ni. Apa yang kita miss, kita akan rasa rindui selepas ni. Tentu tiap peristiwa tu ada yang positif, walaupun ada yang kita rasa sedih, kita rasa sekongkong dan sebagainya. Boleh cuba fikirkan. Kalau siapa yang respon, boleh respon. Cuma untuk Facebook Live kali ni dia setting lain sikit, dia tak apa nampak macam biasa. Mungkin ada perubahan setting. Kali banyak perubahan.
Cuma saya nak kongsi bagi saya sendirilah, dalam suasana bila selesai semua PKP ini, mungkin satu saat satu perkara yang rindui adalah kita ada banyak masa dengan keluarga. Sebab saya selalu keluar, saya banyak outstation, tapi dalam tempoh PKP ini banyak masa bersama dengan keluarga, duduk berbincang untuk meneruskan hala tuju, untuk berkongsi ilmu, berkongsi pandangan dan sebagainya. Setiap malam kami lepas maghrib kami buat kuliah maghrib. Pagi-pagi ada surat bersama, juga petang. Di samping solat berjamaah bersama dan buat kerja-kerja di rumah bersama. Mungkin bagi saya ni satu benda yang saya akan rindui lah bila selesainya PKP ini. Dan saya yakin mungkin setiap kita ada benda yang kita akan rindui. Apa yang kita lalui pasti ada sisi yang positif. Ada posisi baik, mana ada sisi baik yang kita boleh ambil sebagai iktibar ataupun sebagai anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mungkin juga ada yang merindui saat yang dia rasa dekat dengan Allah Taala. Sekarang ni kita rasa sungguh dekat dengan Allah Taala. Setiap kali kita keluar, kita sentiasa mengharapkan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita dah masuk 96 minit. Saya nak mula pergi kepada tajuk yang diamanahkan, diminta, iaitu tentang rasiskah aku menjadi nasionalis. Ini satu tajuk yang agak serius, agak sensitif. Tapi kalau boleh kita cuba bincanglah suasana yang santai, bersama-sama kita menambahkan lagi kefahaman kita dan kita meneruskan jalan hidup kita. Jadi isu rasis ini ataupun isu perkauman ini menjadi hangat beberapa tahun kebelakangan ini lah. Mungkin latar belakangnya adalah mungkin politik, isu politik dalaman kita di Malaysia. Dan seperti biasa satu isu dia berkembang, bermutasi hingga dia mula masuk dalam banyak aspek kehidupan kita. Sehingga hari ini kita tengok perkataan rasis itu menjadi mainan di lidah. Mudah kita cok seorang sebagai rasis, dikecam sebagai rasis dan sebagainya. Kalau kita nak ambil perkataan nasionalis ataupun memperjuangkan bangsa, negara, berkorban untuk tanah air, ini merupakan satu istilah yang evergreen sejak perjuangan kemerdekaan sampai hari ini. Kita boleh rasa bagaimana perasaan sebagai nasionalis itu ada pada setiap kita, sedikit ataupun sebanyak. Dan nasionalis ini sebenarnya lebih lunak dan lebih mendarah daging di negara-negara di sebelah timur. Sebab apa? Sebab kita ada sejarah yang panjang dan sejarah yang melukakan perasaan. Kenapa negara-negara belah timur pernah dijajah oleh negara-negara di sebelah barat. Contoh kita di Malaysia, kita pernah dijajah oleh British, Belanda dan sebagainya. Ini merupakan satu sejarah yang melukakan hati kita, yang menyegarkan, yang menumbuhkan perasaan sebagai nasionalis. Saya ingat kalau siapa yang aliran sastra dekat 5 lah, kalau tahu dulu lah, kalau SPM tahun sebelum 90-an, mungkin kita biasa dengan Sajak Isam Sa'id. Moyang kami yang papa mesra berbudi bahasa, mati terantai kakinya, tercelik hampa matanya. Dan panjang lagi lah. Sajak yang menggambarkan bagaimana kelukaan orang Melayu yang terkenal dengan budi bahasanya, tapi mati kadang tercelik hampa matanya. Jadi kita tengok bahawa di negara-negara timur, perkataan nasionalis itu begitu lunak, begitu sebati, begitu mendarah daging. Kerana kita ada sejarah yang panjang, sejarah yang melukakan hati dan perasaan. Moyang-moyang kita dulu, tok-tok wan kita dulu ada yang terkorban, yang hilang entah ke mana dan sebagainya. Ini satu hakikat yang kita tidak boleh nafikan. Bahkan kerana itulah kadang-kadang perkataan nasionalis ini begitu emosional bagi masyarakat timur, sehingga sampai tahap kadang-kadang nasionalis itu menjadi tujuan, dan kita takut kadang-kadang menjadi Tuhan kepada satu perjuangan. Menjadi tujuan kerana apa?
banyak orang berkorban dan sanggup berkorban apa saja demi mencapai perjuangannya, untuk menegakkan, untuk membangunkan tanah air dan sebagainya. Bahkan mungkin satu ketika kita tengok mungkin agama sendiri dikorbankan demi mencapai aspirasi sebagai nasionalis. Sebagai Tuhan, kerana kadang-kadang kerana tenggelam dalam kesihan dan kelukaan, kadang-kadang nasionalis ini boleh menghalalkan dan boleh mengharamkan sesuatu. Jadi maknanya bagi kita orang Timur, nasionalis ini satu benda yang menjadi sebahagian besar daripada diri kita. Mungkin sebahagiannya menjadi darah daging kita. Cuma mungkin kita nak bincangkan setakat mana Islam menerima nasionalisme dan juga rasisme ini. Ini kita nak bincangkan. Apa yang kita nak bincangkan pada malam ini. Jadi setakat mana kita boleh menerima rasis dan nasionalis ni, kita akan bincangkan di hujung nanti. Cuma mungkin saya nak mulakan, saya nak bawa saudara-saudari, tuan-tuan semua undur jauh ke belakang. Kita nak pergi patah balik ke belakang. Mungkin kalau di sudut perbincangan di sudut aspek kesan kepada masyarakat dan sebagainya, mungkin banyak dibincangkan. Mungkin hari ini saya cuba nak buat perbincangan kepada satu dimensi yang agak berbeza, untuk kita melihat daripada mana datangnya nasionalis dan juga rasis, dan juga banyak ism-ism ataupun isme-isme yang lain. Oleh itu saya ingin mengajak tuan-tuan semua, saudara-saudara, saudari, warga FB yang ada sekarang, kita melihat kepada sejarah. Tapi bukan sejarah perjuangan bangsa dan sebagainya, bahkan lebih awal lagi. Kita nak undur terus ke belakang, lebih awal daripada sejarah perjuangan bangsa dan sebagainya. Kenapa untuk kita bincangkan tajuk ini secara mendalam? Kita nak kena balik kepada sejarah penciptaan manusia itu sendiri. Iaitu sejarah yang paling awal, iaitu ketika manusia ataupun khususnya Nabi Adam AS dijadikan. Supaya kita tengok daripada mana datangnya benih nasionalisme, rasisme dan sebagainya. Mungkin kita akan jumpa juga isme-isme ataupun izm-izm yang lain. Jadi saya nak bawa tuan-tuan, puan-puan semua, kita nak balik ke belakang. Kita nak mengundur. Kita nak balik kepada saat Allah menjadikan Nabi Adam AS. Iaitu di saat berlakunya pertemuan antara dua nilai yang sebenarnya akan menjelaskan pertemuan yang berlaku sehingga ke hari kiamat. Jadi bermula dengan pertemuan di saat awal kejadian manusia inilah berlaku pertemuan lanjutan dengan berbagai bentuk dan warna. Dan inilah pertemuan sebenar di sebalik berbagai bentuk dan rupa pertemuan yang muncul ataupun berlaku dalam sejarah manusia. Sebab kita tak boleh nafikan dalam sejarah manusia daripada dulu sampai sekarang berlaku berbagai bentuk pertemuan. Peperangan demi peperangan dan sebagainya, dan semua ini takkan berhenti sampai pada hari kiamat. Sejak Nabi-Nabi terdahulu hinggalah kepada pembukaan Mekah, dengan berhala-berhala dipecahkan. Kita tengok ada pertemuan dua benda yang kita akan bincangkan pada malam ini. Daripada Nabi-Nabi dulu sampailah pembukaan Mekah, lebih 360 biji berhala dipecahkan di keliling Kaabah. Perjuangan Islam diteruskan oleh jenis sahabat dengan seterusnya dan seterusnya sehingga kepada Islam berkembang ke seluruh pelosok dunia. Dengan slogan yang masyhur bila Raja Rom bertemu dengan Rabi'i bin Amir. Satu ungkapan yang saya rasa selalu kita dengar, yang menggambarkan slogan yang dibawa oleh Islam untuk menyebarkan hidayah di seluruh dunia. Itu Allah Ta'ala yang kata, Rabi' bin Amir, dia kata, Allah telah membangkitkan kami untuk mengeluarkan sesiapa sahaja yang dia kendaki daripada perhambaan kepada sesama hamba, kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari kesempitan dunia kepada keluasannya, daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Ini kita tengok perjuangan ataupun slogan yang dibawa oleh Islam ketika menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Maknanya nak bawa siapa saja min ibadatil ibad ila ibadatillah, daripada perhambaan kepada sesama hamba,
sesama manusia, ila ibadatillah, kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhiqid dunya, daripada kesempitan dunia, ila si'atiha, kepada keluasannya. Dunia yang begitu luas tapi disempitkan oleh pemikiran-pemikiran, disempitkan oleh agama-agama yang menyeleweng. Jadi inilah yang kita nampak slogan yang dibawa oleh Rabi'i bin Amir ketika Islam berkembang ke Rom dan kemudian ke Parsi dan sebagainya. Iaitu nak bawa manusia kepada keluasan Islam. Dan perjuangan ini tidak akan pernah berhenti sehinggalah munculnya era Islam pula. Ideologi sebagai wajah-wajah baru yang selari dengan perkembangan dan perubahan zaman. Mungkin tak ada sekarang ni Lata, Uzza dan sebagainya. Sekarang ni dia mari dalam bentuk Islam. Ideologi dan sebagainya. Jadi kita tidak buat kesimpulan bahawa nasionalisme ni termasuk Islam. Kita tengok setakat mana nanti. Cuma kita nak cerita bagaimana pertemuan yang bermula daripada penciptaan Nabi Adam sehingga ke hari ini sentiasa ada pertemuan antara dua nilai. Dua nilai. Untuk memahami dua nilai ni, kita tengok ketika Allah menjadikan Nabi Adam AS, di mana Allah tiupkan rohnya, mana Allah minta para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi ketika kami dan wa iz qulna lil malaikati, ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Fasajadu, semuanya sujud kepada Nabi Adam illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan dia takbur, wa kana minal kafirin, dan dia termasuklah golongan orang-orang yang kafir. Inilah pertemuan awal dalam sejarah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bayangkan tidak ada pengingkaran dan penentangan sebelum tu. Malaikat tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah saat ini terjadi ketika Allah menjadikan Nabi Adam, dan sejak itulah berlakunya pertemuan dan pertemuan itu berterusan sampai ke hari ini. Dan kalau kita tengok kepada hujah iblis, kenapa dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam AS? Bagaimana Allah Ta'ala firman dalam surah Sad, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah Ta'ala berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Am kunta minal ali, adakah kamu menyombongkan diri ataupun kamu rasa kamu termasuk golongan yang tinggi? Dan apa hujah iblis pada masa itu? Dia kata, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Kata iblis, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar, kau jadikan aku daripada api, dan kau jadikan dia daripada tin, daripada tanah. Inilah hujah yang diberikan oleh iblis. Dia merasakan dirinya lebih mulia. Dia melihat kepada nilai fizikal. Sedangkan tidak ada siapa yang mengatakan api lebih baik daripada tanah ataupun tanah lebih baik daripada api. Sedangkan Allah muliakan Nabi Adam AS kerana nilai-nilai yang maknawi, roh yang Allah berikan kepada Nabi Adam AS. Hidayah Allah berikan kepada manusia. Keimanan yang Allah terapkan pada jiwa manusia. Inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kita nampak pertemuan antara dua nilai. Bagaimana Allah memuliakan seorang kerana benda yang bersifat maknawi tu. Keimanan dia, ketakwaan dia. Sedangkan iblis nak meletakkan kemuliaan tu pada satu yang bersifat maddi, bersifat benda yang zahir, yang nampak. Katanya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairan minhu, aku lebih baik daripadanya. Jadi iblis merasakan dirinya lebih baik kerana melihat pada nilai zahir atau nilai kebendaan ataupun materialism. Satu nilai dipanggil nilai materialism ataupun kebendaan. Melihat kepada benda yang zahir, benda yang nampak, dan menafikan benda yang gaib. Sedangkan Allah Ta'ala memuliakan Nabi Adam kerana unsur maknawi, unsur roh yang gaib yang ada pada diri Nabi Adam alaihissalam.
Jadi inilah pertemuan pertama. Untuk kita melihat daripada manakah asal usul pertemuan di kalangan manusia sampai ke hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para nabi dan rasul untuk mempertahankan satu nilai, itu nilai keimanan. Allah mengutuskan nabi, rasul dan sebagainya. Iaitu nilai yang memberi impak besar kepada unsur roh manusia itu sendiri yang ada pada diri dari manusia. Nilai keimanan pada sesuatu yang gaib, iaitu beriman kepada Allah, malaikat, hari kiamat dan sebagainya. Jadi Allah mengutuskan para nabi dan para rasul. Sebab itu di sudut akidahnya, semua nabi-nabi mengajak kepada keimanan yang sama. Mungkin syariatnya berbeza, tapi segi akidahnya daripada Nabi Adam sampai kepada Rasulullah, dia mengajak kepada akidah yang sama. Cuma berlaku penyelewengan dalam agama Kristian dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan iblis yang dia minta tangguh sampai ke hari kiamat. Sebenarnya untuk dia pertahankan nilainya kerana kebencian, kerana dendam tadi, dia pertahankan nilai kebendaan yang zahir. Menolak nilai yang telah menyebabkan dia diusir daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertemuan sebenarnya adalah pertemuan antara keimanan dan materialism ataupun kebendaan. Dan Abu Sa'id An-Nadwi ada tulis satu buku tentang antara keimanan dan materialism, antara keimanan dan juga kebendaan. Dan inilah pertemuan hakiki sebenarnya. Pertemuan antara iman dan benda. Antara keimanan dan benda yang gaib kepada benda yang zahir. Sebab tu manusia ada beberapa kelompok. Yang percaya pada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan dua-dua di antaranya ada golongan-golongan yang duduk di antaranya. Tapi bagi kita seorang mukmin, kita tidak ada pilihan. Jadi Abu Hasan An-Nadwi menulis satu buku mengenai pertemuan ini yang menafsirkan sebenarnya surah Al-Kahfi. Menafsirkan surah Al-Kahfi. Itu buku antara keimanan dan kebendaan. Saya rasa buku ni dah agak terlalu lama lah. Sebab saya mula baca pun mungkin sebelum tahun 90. Tahun 93 ataupun 94. Ya, tapi masih mungkin buku antik. Jadi sememangnya inilah inti utama surah Al-Kahfi. Yang disunatkan kita membaca setiap malam Jumaat dan untuk dan khususnya untuk kita berdepan dengan fitnah dajjal ataupun fitnah akhir zaman. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi, dia ada paling kurang ada 4 kisah. Sebenarnya kalau kita tengok, kita tadabbur, kita baca tafsir-tafsir ulama, kita akan nampak keempat-empat kisah ni dia memperjelaskan antara pertemuan antara keimanan dengan kebendaan. Antaranya kita tengok kisah pemuda Kahfi, yang mana dia bertemu dengan masyarakat yang menyembah berhala. Yang berhala ni pun sebenarnya dijadikan sebagai zulfa, sebagai perantaraan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah tu tak nampak. Sebab tu kalau kita tengok kepada sejarah yang munculnya berhala-berhala ni antara zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh. Sebab tu nama-nama, kalau kita tengok nama-nama berhala yang ada pada masa tu, contohnya Suwak dan sebagainya, ini adalah nama-nama orang-orang yang soleh. Yaqut dan sebagainya, Wad, ini adalah nama orang-orang yang soleh. Kemudian mari tipu daya syaitan, membisikkan supaya dibuatkan patung, supaya bila tengok orang-orang baik ni, kita rasa nak jadi baik. Bila tengok patung orang yang baik ni, kita rasa nak jadi soleh. Kita nak perbanyakkan ibadah dan sebagainya. Jadi diadakan patung-patung, tapi iblis ni umur panjang. Selepas satu generasi, beralihnya generasi, dibisikkan pula dulu, moyang-moyang kamu dulu, menjadikan patung-patung itu sebagai perantaraan antara kamu dengan Allah. Jadi supaya ada benda yang nampak, ada benda yang objek yang boleh pegang, boleh tengok, dan boleh rasa dan sebagainya. Iaitu disebut sebagai benda. Jadi pemuda Kahfi ini sebenarnya pemuda-pemuda yang tidak boleh menerima nilai ini, dan kerana mereka dalam golongan yang minoriti, dan akhirnya mereka bersembunyi di gua. Juga kalau begitu juga kisah pemilik 2 kebun, juga dalam surah Al-Kahfi, kita tengok bagaimana Allah ceritakan tentang 2 orang. Seorang yang Allah bagi dia 2 kebun, dan kebun tu subur, dengan pokok-pokok dipagari dengan pokok-pokok tamar,
Dan pokok-pokoknya berbuah dengan banyak dan sebagainya. Sehingga akhirnya dengan ujian kebaikan tadi, dia kata apa, sampai timbul rasa sombong. Bagaimana satu hari dia rasa dia mempunyai kekayaan besar. Wa kana lahu samarun. Jadi dia rasa dia hasil dia banyak, dia harta dia banyak. Faqala li sabihi wa huwa yuhawiru, dan dia kata pada kawan dia ketika mereka berbual dengan kawan dia, seorang mukmin tadi yang jiran di kebun dia. Ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Aku ni lebih banyak daripada kamu di sudut harta dan pengikut-pengikutmu. Dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Jadi dia merasa sombong. Bahkan dengan ujian harta tadi, dia masuk ke kebun dia dengan kesombongan dia. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimu li nafsihi. Dia masuk ke kebun dalam keadaan dia menzalimi diri sendiri dia. Faqala, kita tengok bagaimana nilai kebendaan ni, dia akan menghapuskan nilai keimanan. Jika kita tidak diuruskan dengan iman. Faqala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Dia kata, aku rasa kebun ni takkan binasa selama-lamanya. Dia akan rasa kekayaan ni akan kekal pada diri dia. Wa ma azunnu sa'ah qa'imah. Bahkan dia kata hari kiamat pun mungkin tak akan berlaku. Wa in ridtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalabah. Kalau pun aku dikembalikan kepada Tuhanku, tentulah aku akan dapat lebih baik daripada ni. Jadi kita tengok bagaimana tipu daya kebendaan hingga akhirnya dia melihat, dia mengukur kebaikan pun dengan kebendaan. Dia rasa kerana dia kaya, dia seorang yang baik, kalau dia mati Allah akan bagi lebih baik lagi. Dia tidak melihat kemuliaan, kesolehan, ketakwaan pada nilai-nilai yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tipu daya. Bila hati manusia ditaluki oleh kebendaan ataupun dunia, dan kita menjadikan benda itu sebagai ukuran. Dan kisah Nabi Khidir, bagaimana ada benda yang di luar jangkaan kita. Akal kita ni yang belakang tengkuk kita pun kita tak tahu ada apa. Akal manusia ni terbatas. Sebab tu baik bagi akal ni berbeza ikut masyarakat, ikut negara dan sebagainya. Dia benda yang bersifat relatif. Jadi pandangan manusia tu bersifat relatif. Sebab tu kalau kita tengok demokrasi, dia ada version Malaysia, version Indonesia. Nama sama tapi pendekatan berbeza. Kan nilai-nilai masyarakat tu berbeza. Jadi akal ni bersifat relatif. Tapi kalau kita balik pada Allah Ta'ala, kita tengok bagaimana Nabi Khidir, orang yang Allah bagi ilmu di sisi kami. Min ladunna ilma. Ilmu yang Allah bagi bukan lebih daripada orang lain. Sehingga menyebabkan Nabi Musa AS sendiri tak boleh bersabar. Pasal apa yang pergi pecah perahu tu, kenapa pergi bunuh budak tu, kenapa pergi angkat tembok ni dan sebagainya. Nak cerita bagaimana ceteknya akal manusia. Bahawa di sana ada yang lebih, yang maha mengetahui daripada apa yang kita ada. Iaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebijaksanaan, dengan keadilannya, yang menyebabkan kita tidak rasa ragu dengan apa saja ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kisah Zulkarnain, seorang raja yang memiliki kekuasaan daripada timur sampai ke barat. Dan kita tengok cerita ni sendiri Allah turunkan sebagai hiburan kepada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat di Mekah pada masa itu. Ayat ni turun zaman Mekah, ayat Makkiyah. Ini turun di zaman Mekah. Dan sebenarnya kisah Zulkarnain ni takkan menjadi hiburan kepada orang yang tidak beriman dengan Allah. Bahkan menjadi satu benda yang menimbulkan kemarahan. Kita bayangkan ketika masyarakat Islam yang minoriti, ketika Islam dizalimi, diseksa, ada sahabat-sahabat dibakar, dikerak anggotanya dan sebagainya. Tiba-tiba turun cerita tentang kerajaan, seorang raja yang soleh, yang Allah bagi kekuasaan kepada dia pula dari timur sampai ke barat. Orang yang tak beriman dengan Allah, tak meyakini janjinya Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak boleh terima hakikat ni. Bagaimana orang yang beriman dengan kebendaan hari ini, dia tak boleh yakin dengan konsep rezeki. Sedangkan bagi kita rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada orang yang berniaga tapi Allah bagi kekayaan daripada jalan lain. Bukan dengan perniagaannya. Kerana rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar ni ibadah. Kita buat yang terbaik. Kita doa tawakal. Tapi rezeki itu boleh datang daripada mana-mana pun.
Jadi dalam kisah surah Al-Kahfi kita nampak bagaimana sebenarnya Allah nak jelaskan pada kita tentang pertemuan antara nilai iman dan juga nilai kebenaran. Dan pertemuan ni sejak penciptaan Adam dulu sampailah Nabi Adam dah sampai seterusnya dia berlanjutan. Pertemuan ni berlanjutan dan berkembang mengikut peredaran zaman. Bermula dengan berhala-berhala sebagai perantaraan yang zahir. Benda yang boleh nampak bagi menggantikan Allah yang ghaib. Sehinggalah kepada hari ini izm ataupun isma-isma yang cuba mengingkari secara halus perkara-perkara yang ghaib ataupun sekurang-kurangnya menurunkan ke tahap yang rendah. Supaya ada tolak ansur. Adanya tolak ansur antara kita dengan nilai-nilai yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya berhala-berhala itu dijadikan sebagai perantara. Sekarang ni sekarang mungkin manusia mula meletakkan akal yang paling tinggi menjadi sembahan sehingga akal tu boleh mengatasi syarak. Sedangkan bagi kita orang mukmin yang berpegang dengan nilai iman, al-hasanu ma hasanu syarak, al-qabih ma qabahu syarak. Yang baik tu apa yang syarak kata baik, yang buruk tu apa yang syarak kata buruk. Sebab tu kalau kita tengok secara kronologinya faham kebendaan ini dia mula datang dalam bentuk berhala-berhala, kemudian kepada raja-raja yang mempunyai kuasa mutlak. Kalau kita tengok Rom, Parsi dan sebagainya, sehingga kepada dia mari aliran falsafah yang meninggikan akal. Kalau dulu ada golongan Dahriyun yang mencabar ulama-ulama Islam, golongan etis yang beriman dengan masa, sampailah akhirnya sekarang ni dia mari ism ataupun isma-isma, ideologi yang dalam berbagai bentuk, dalam berbagai aspek. Yang mana sebenarnya faham kebendaan ini, materialism ini meletakkan akal sebagai Tuhan. Kita tidak boleh menyalahkan Barat di sudut ni, kerana Barat dia ada sejarah hitam dengan agama. Mungkin ada yang tengok cerita Robin Hood yang terbaru kan, tahun lepas kan, 2 tahun lepas. Kita tengok bagaimana dia menentang raja yang hanya menjadi boneka kepada padri. Jadi kita bayangkan Barat ni bahawa sekian lama mereka berada di bawah cengkaman padri, gereja. Raja-raja hanyalah sebagai boneka saja. Sehingga raja pun Muslim dan raja itu adalah boneka kepada golongan padri ataupun gereja. Sebab tu bila Barat dia boleh mampu keluar daripada cengkaman gereja, mereka nak tinggalkan apa saja yang berbau agama. Bau agama pun tak mahu. Bahkan pada masa itulah ahli-ahli falsafah menyamalankan bahawa hari ini Tuhan telah mati. Dan kami sedang mengadakan upacara pengkebumian yang meriah. Percaya pada Tuhan menggambarkan kelembahan jiwa manusia, sedangkan manusia lebih hebat daripada itu. Itu satu ketika dulu. Tapi sekarang kita tengok bila dunia Barat cuba terbang dengan satu sayap, kata Abdullah Azzam, akhirnya mereka sedang menuju ke kehancuran. Mereka cuba terbang dengan satu sayap, itu sayap kebendaan. Dan mereka menolak nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ghaib, jadi takdir, kekuasaan dan sebagainya, kekuasaan Allah dan sebagainya. Akhirnya mereka sedang menuju kehancuran. Hari ini kita tengok pembunuh gila dan sebagainya. Bawa pergi sekolah, remaja pergi sekolah, bawa pistol, tembak guru. Dan macam-macam benda yang kita tengok yang berlaku di dunia pada hari ini. Kenapa? Kerana mereka menolak nilai-nilai yang membangunkan rohani mereka. Mereka hanya melihat kepada nilai-nilai kebendaan yang fizikal. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Barat di sudut ini. Kenapa? Mereka ada sejarah hitam dengan agama ataupun dengan ketuhanan. Sehinggalah berlakunya revolusi industri dan mereka nak melangkah maju dan tak mau terkat dengan nilai-nilai agama. Tapi sebenarnya di situlah bermulanya ism ni. Bermula daripada di Perancis dan sebagainya, atas nama memperjuangkan hak asasi. Jadi kita tengok bagaimana lahirnya berbagai ism. Bermula dengan humanism, nak perjuangkan hak manusia yang meletakkan nilai akal pada tahap yang paling tinggi. Dia lahir dalam bentuk ekonominya, munculnya kapitalis yang membagi kebebasan mutlak kepada manusia. Tapi akhirnya golongan buruh ni tertekan. Yang miskin terus miskin, yang kaya terus kaya.
Mari pula aliran baru dia panggil sosialis. Bangunkan masyarakat secara kolektif. Dan begitulah bersilih ganti. Kalau dulu Blok Timur dengan sosialis, kemudian Blok Timur mula pergi kepada kapitalis dan sebagainya. Kenapa sistem manusia ni dia ada expired date. Kalau kapitalis ni sampai satu ketika dia perlu kepada maknanya bangunkan masyarakat secara kolektif. Masyarakat akan merontak. Golongan buruh yang tertindas dan sebagainya. Jadi maknanya daripada faham kebendaan inilah muncul sistem ekonominya. Sistem masyarakatnya. Lahirnya sekularisme. Maknanya kalau humanism ni mengenepikan agama, nak letak akal paling tinggi, mungkin tak semua orang boleh terima. Tak apalah, yang nak cakap pasal agama ni pergi gereja-gereja. Dalam perniagaan, kita nak kena bebaskan diri daripada agama. Dia mari buat sekularism. Dan sekarang ni kita tengok, dia mari, dalam Islam sendiri dia dah mula ada Islam liberal. Kita nak lebih mesra lagi, boleh runding, boleh bincang dan sebagainya. Ada benda-benda kita pegang nilai agama. Ada benda kita tak perlu pada nilai agama. Jadi secara umum kita tidak bincang secara detail. Tapi kita nak tengok bagaimana faham kebendaan tu dia akan berkembang, dia ada memanfaatkan fitrah manusia. Kerana memang fitrah manusia tu dia ada fitrah dia. Kan ini saya punya, ini keluarga saya punya, ini tanah keluarga saya punya, ini bangsa kami punya, ini negara kami punya. Rasa ingin ingin maknanya kepunyaan tu adalah fitrah manusia. Jadi atas dasar tu diciptakan rasa maknanya perjuangkan hak, kebebasan dan sebagainya. Jadi maknanya faham kebendaan tu dia perlu pada sarang untuk dia menetap dalam jiwa-jiwa manusia. Islam tidak menafikan hak kita. Tapi tidak sampai kita mengambil hak orang lain ataupun kita mengambil secara zalim dan sebagainya. Tapi kita tengok bagaimana faham kebendaan ini dia perlu pada tapak dalam jiwa manusia untuk dia tumbuh dan berkembang. Jadi fitrah manusia memang untuk mempertahankan haknya. Rasa kasih pada keluarga, pada bangsanya. Dan keimanan Islam itu sendiri tidak menafikan fitrah ini, bahkan memberi panduan dan ada limitation dia. Setakat mana boleh, setakat mana yang tidak perlu. Lepas tu kalau kita tengok, mana Islam tidak menafikan semuanya. Bahkan iman juga adalah fitrah yang asasi bagi manusia. Iman itu sendiri adalah fitrah manusia yang mengawal fitrah insaniah yang lain. Rasa ingin memiliki, rasa ingin kepada penghargaan, dikawal oleh iman itu sendiri. Jadi iman sendiri merupakan fitrah yang Allah tanamkan pada diri kita. Lepas tu kalau kita tengok surah Al-A'raf ayat 172 hingga 174. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan mau mengeluarkan keturunanmu, keturunan anak Adam. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam, ketika Allah keluarkan daripada bani Adam ni zurriyatahum, zuriat mereka. Kalau tafsir dia bagi satu hadis bagaimana Allah gosok belakang Nabi Adam, keluarlah zuriat ni pada sampai hari kiamat. Dan semua kita berkumpul dapat Allah Taala. Ini panggil alam roh. Kita semua dulu pernah jumpa dah di alam roh. Sebelum kita mari alam dunia ni, kita dikumpulkan dapat Allah Taala. Dan Allah minta kita menjadi saksi. Wa ashhadahum ala anfusihim. Dan Allah jadikan kamu sebagai saksi dia kamu sendiri. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Rabb kamu? Qalu bala syahidna. Kita kata bahkan kami menjadi saksi. Kenapa Allah buat begitu? Antaqulu yauman qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kamu tak kata di akhirat nanti kami tak tahu apa pasal. Kami tak tahu apa benda apa. Kami tak tahu pun kami kena menyembah Allah Subhanahu wa taala. Au taqulu inna ma asyraka abauna min qabl, ataupun kamu nak kata yang syirik ni bapak-bapak kamu sebelum kamu. Wa kunna zurriyatan min ba'dihim, kami ni hanyalah zuriat mereka saja. Zuriat selepas mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, adakah kamu nak binasakan kami kerana orang-orang yang batil ni? Kita nak tunding jari pada mak ayah kita, moyang kita, bukan salah kita. Mak ayah kita tak hantar kita pergi sekolah agama, tak bagi kita didikan agama dan sebagainya. Kita nak menyalahkan orang lain.
Wa kadzalika nufassilul ayat wa la'allahum yarji'un. Kita Allah menjelaskan ayat-ayat dia dan kepada mereka mereka akan kembali agar mereka kembali. Wa la'allahum yarji'un. Jadi mana inilah fitrah. Kata Syekh Husain Tasrif Zilal, dia kata seolahnya kalau kereta tu design pakai petrol, tiba-tiba kita isi dengan minyak tanah, apa jadi pada kereta? Kereta tak akan rosak. Karena fitrah kereta tu pakai minyak petrol. Fitrah manusia ni adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk dan patuh kepada Allah, mengambil nilai kepada Allah, merasai keberadaan Allah dalam dirinya. Kalau dia tak ada yang tu, maka kehidupan dia tak normal. Sebab tu kalau kita tengok, kalau orang bukan Islam, bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia pasti akan menangis. Saya teringat tengok video apa, akak pada Tony Blair kan. Dia cerita saat-saat dia masuk Islam. Bila dia angkat tangan, dia angkat rasa syukur daripada Allah. Dia kata, ya Allah, thank you. Dia mengiktiraf Allah sebagai Tuhan dia. Masa tu dia kata, tiba-tiba dia rasa kebahagiaan tu datang menghimpit jiwa dia sampai dia roboh dan pingsan. Dia tak tahu berapa lama dia pingsan. Bila sedar dia sempurnakan keislaman dan sebagainya. Kenapa? Dia balik kepada fitrah dia. Dan fitrah iman inilah yang mengawal fitrah-fitrah yang lain. Sebab tu kita pegang tadi, al-hasanu ma hasanu syara', al-qabih ma qabahu syara'. Yang baik tu apa yang syarak kata baik, yang buruk atau apa yang syarak kata buruk. Jadi maknanya kebendaan itu sendiri dia akan cuba mengambil ruang-ruang yang ada untuk memanfaatkan fitrah manusia itu sendiri, untuk mempertahankan nilai dia. Ini sampai menanggalkan nilai keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini persaingan, pertemuan yang berterusan sejak Allah jadikan Nabi Adam. Dia akan berterusan sampai kepada hari kiamat. Jadi mencintai diri, keluarga atau bangsa adalah fitrah. Tetapi bila menjadikannya sebagai tujuan dan memperjuangkannya, ianya adalah satu bentuk izm, kefahaman yang sebenarnya mempertahankan nilai benda. Kenapa? Keluarga tu benda, bangsa tu benda. Kasih kepada bangsa tak apa. Ini fitrah manusia. Kita kasih kepada, kita orang Melayu, kita rasa kasih pada orang Melayu. Kalau boleh kita nak pergi kedai, kita nak pergi kedai orang Melayu. Sebab apa? Kita rasa bangsa. Tapi tidak sampai kita menghina bangsa lain, tidak sampai kita menafikan hak bangsa lain. Jadi maknanya, cinta pada bangsa itu benda yang fitrah. Cinta pada tanah air pun benda yang fitrah. Kita tengok bagaimana ketika peristiwa hijrah kan. Kalau Madinah dulu bukan macam benda sekarang lah. Masa tu kuasanya dia agak berpayah. Kalau orang tak tahan dia memang dia sakit. Jadi sahabat-sahabat yang hijrah awal, Sayyidina Abu Bakar, Bilal pun jatuh sakit, demam. Dan kadang-kadang nampak kerinduan. Bilal pernah bersyair menggambarkan kerinduan dia kepada Mekah. Rasulullah SAW sendiri pernah satu hari bila ada seorang baca sajak tentang Mekah, air mata dia mengalir. Lalu dia kata kepada, saya lupa nama dia, Asil nama dia tak salah. Dia kata, cukup-cukuplah, biarlah hati ini tentera. Rasulullah SAW rasa rindu kepada tanah air. Bahkan ada masa orang datang daripada Mekah, dia tanya, sekarang ni Mekah ni musim apa? Jadi, padang pasir ni musim apa? Kalau Kuala sekarang musim harum manis. Kalau di kampung saya Batu Kurang mungkin ada musim durian kan, musim buah-buahan. Di Mekah ada musim apa? Tapi orang yang mencintai tanah air dia nampak keindahan. Dia nampak nilai-nilai yang istimewa bagi dia. Jadi orang tu jawab sekarang ni musim, saya tak lupa nama, rumput. Rumput tu berbunga. Jadi maknanya ada musim rumput-rumput yang khusus ni mengeluarkan bunga. Jadi Rasulullah pun cinta kepada tanah air dia. Bahkan dia nak hijrah pun dia tengok ke Melaka, ke Mekah. Kalau bukan kerana dia diusir, dia takkan tinggalkan Mekah. Ini perasaan fitrah manusia. Cinta pada tanah air. Kita pun terutama bila keluar daripada ke negara lain, kita rasa rindu dengan tanah air kita. Kalau kita duduk bandar, kita rindu pada kampung kita. Ini benda fitrah. Tapi sampai kalau kita sampai tahap kita memperjuangkannya, sehingga kita menafikan hak orang lain, bangsa lain, kita melupakan saudara-saudara kita di negara lain dan sebagainya, itu menjadi satu perjuangan. Maknanya satu yang berlawanan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.
Jadi maknanya Islam mengiktiraf kasih kepada bangsa, pada negara, tanah air dan sebagainya. Tapi untuk menjadikan dia sebagai perjuangan sehingga mengabaikan hak bangsa lain, merendahkan dan menghina mereka, bahkan sehingga menyakiti atau menzalimi secara fizikal, adalah bertentangan dengan nilai iman. Jadi kita panduan yang begitu jelas. Untuk jadi nasionalis tak jadi masalah. Asalkan kita meletakkan syarak di depan. Bahkan Allah jadikan manusia ni sebenarnya berbilang kaum. Bukan untuk kita saling menghina, saling kita merendahkan. Tapi untuk kita saling mengenali. Bagaimana Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Mungkin selalu kita dengar. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Min zakarin wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu. Untuk saling kenal mengenali. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha al-khabir. Maknanya al-khabir ni bukan sekadar tahu yang zahir, yang dalam hati kita pun Allah tahu. Bisikan kecil, hati kecil kita pun Allah tahu. Jadi Allah jadikan manusia ni, lelaki wanitanya, berbilang-bilang bangsa dan kabilah untuk kita lita'arafu. Bukan untuk kita saling menghina, memandang rendah, menzalimi dan sebagainya. Tapi untuk kita saling berkenali dan untuk kita melihat betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat masa zaman-zaman bujang dulu bila ada terlibat dengan aktiviti-aktiviti dakwah. Jadi satu hari saya pergi program. Jadi balik pada program tu ada seorang kawan lah. Tapi umur dia banyak. Saya masa tu bujang lagi, baru 25. Yang kawan tu umur 60 lebih. Dan dia berbahasa India. Jadi saya naik motor dengan dia pergi makan di canai. Sambil naik saya fikir, betapa indahnya Islam. Betapa indahnya Islam. Dia boleh menyati satu faktor umur. Sebab ini bukan dengan pak saudara, bukan dengan Tok Wan. Ini kawan ni, kita rasa sebagai kawan. Sama-sama duduk nak memahami Islam. Nak sampai Islam pada masyarakat. Dia ada hubungan rasa kasih. Dan rasa sebagai sahabat, sebagai kawan. Tapi umurnya banyak. Umur dia 60 lebih dah. Memang tua. Dan dia pula berbangsa India. Saya pula bujang lagi kan. Muda lagi. Kemudian berbangsa Melayu. Tapi Islam menjadikan hati itu begitu rasa dekat. Tak rasa beza. Naik motor 2 orang kan, pergi makan roti canai, sembang dan sebagainya. Jadi maknanya indahnya Islam menyatukan hati-hati manusia. Jadi maknanya ini kita nak tengok. Allah jadikan berbilang bangsa untuk kita saling mengenali. Saya baru ni saya bagi kursus. Ada lebih kurang peserta daripada 8 negara. Jadi kita tengok hebatnya Allah jadikan manusia. Dengan cara hidupnya, budaya, cara berfikirnya. Ada kawan-kawan daripada Tanzania. Orang Tanzania ni memang kata Ibn Khaldun, orang yang tinggal tempat panas dia suka menari. Dia suka menari. Jadi sikit-sikit dia menari. Tapi lagu-lagu rakyat lah. Lagu kan, Hakuna Matata kan, tentang no problem kan, dan sebagainya. Jadi kita mengenali. Kalau orang Lebanon, cara orang Lebanon dia. Orang Mesir, cara Mesir. Orang Palestin, cara Palestinnya. Orang Kyrgyzstan. Orang Kyrgyzstan ni hebat. Mereka ni kalau boleh 5 bahasa tu, tak ada apa nak bangga lah. 5 bahasa tu biasa aja. Bukan satu yang istimewa bagi masyarakat orang Kyrgyzstan. Sebab apa? Di sekolah, dalam suasana yang formal, dia belajar dalam bahasa Rusia. Dalam bahasa Uzbek. Surat menyurat mahkamah dalam bahasa Rusia. Percakapan seharian Kyrgyz. Bahasa Kyrgyz. Bahasa dia sendiri lah.
Kemudian Kyrgyz ni satu rumpun bahasa dengan Turki. Jadi Turki pun dia boleh. Kemudian dengan 4 bahasa dia mudah pula belajar bahasa Inggeris. Belajar bahasa Arab. Ada kawan kawan ni dia boleh 6 bahasa. 6 bahasa dengan fasih. Jadi kita nak tengok bagaimana Allah jadikan setiap bangsa tu ada kelebihan dia. Kita ni nak belajar bahasa pun, kan kalau di Malaysia kan dia belajar 1 sampai tingkatan 5 bahasa Inggeris kan. Tak semua yang boleh cakap dengan fluent. Maknanya terlampau minimum. Padahal 12 tahun belajar bahasa Inggeris. Jadi tak kira lagi bahasa Arab dan sebagainya. Jadi ada orang Allah bagi kelebihan sudut-sudut yang tertentu. Jadi mana Allah jadikan ni untuk kita saling berta'aruf. Di samping kita menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merendah-rendahkan bangsa lain ataupun menafikan hak mereka dan sebagainya disebut sebagai rasis. Kalau kita rendah-rendahkan mereka, hak mereka, dia satu rasis yang menampau. Kita tak mau kata rasis ni mana rasis yang berlawanan dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam kita mencintai tanah air, ingin mempertahankannya, hubbul watan, cinta pada tanah air, itu adalah fitrah. Namun apabila dijadikan sebagai tujuan besar sehingga kita melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengindahkan saudara-saudara kita yang seakidah kita dengan kita yang lain, maka itu adalah berlawanan dengan Islam. Sebab itu apa yang berlaku di Syria sekarang, apa yang berlaku di Palestin, di Yaman, ini adalah masalah kita. Kerana nahnu ummatan wahidah. Kita adalah umat yang satu. Dan sepatutnya kita merasai kelukaan pada tubuh umat itu kita rasa. Pada diri kita. Kita merasai apa yang disebut oleh Dr. Majid Al-Hilali. Dia kata, setiap hari luka-luka baru menjaluri tubuh umat. Sedangkan luka-luka semalam masih belum sembuh. Tak pernah selesai isu Palestin. Datang pula isu di Syria dan sebagainya. Bahkan kematian di Syria akan lebih tinggi daripada di Palestin. Kemudian di China, saudara-saudara kita dan sebagainya. Dan yang terbaru di Delhi. Bahkan beberapa tahun lepas di Afrika. Jadi kita tidak sampai melupakan saudara yang seakidah dengan kita. Jadi kalau untuk diri saya sendiri, kalau orang tanya tentang rasis, sama ada rasis atau nasionalis, saya suka mengambil apa yang ditegaskan oleh Imam Hassan al-Banna. Dia kata jika yang mereka maksudkan dengan nasionalisme itu adalah keharusan berjuang membebaskan tanah air daripada cengkaman ataupun penjajahan barat, penjajahan musuh, menanamkan makna kehormatan dan kebebasan pada jiwa anak-anak bangsa, maka kami sepakat dengan itu. Kami adalah nasionalis. Kalau itulah maksud nasionalis. Tapi kalau maksud nasionalis sebaliknya, sehingga menzalimi bangsa lain, kami tidak bersama. Sebab itu kata Hassan Banna, yang membedakan kami dengan mereka adalah bahawa nasionalisme bagi kami ditentukan oleh akidah. Al-hasanu ma hasanu syara', al-qabih ma qabahu syara'. Yang baik ni apa yang syarak kata baik. Yang buruk apa yang syarak kata buruk. Kita perjuangkan bangsa, kita perjuangkan tanah air, tapi kita terikat dengan nilai-nilai syarak. Batu Islam ketika dia berkembang, kan, dia pegang pada nilai syarak. Dia tidak menzalimi, tidak diganggu rumah-rumah ibadah, tidak diganggu wanita tua ataupun kanak-kanak. Jangan ganggu orang yang sedang beribadah di rumah peribadatan mereka. Islam ada garis panduan. Walaupun mereka agamanya lain dan sebagainya. Bahkan pernah di zaman Umar bin Aziz, bila Islam masuk, tentera Islam dia masuk ke satu negara, saya pun lupa nama negara tu, dan negara tu sebenarnya dia banyak tukang-tukang sihir. Jadi ketenteraan dia lemah. Tapi dia merupakan pintu masuk kepada banyak negara-negara lain. Jadi panglima perang pada masa itu dia mengambil keputusan terus menyerang tadi tanpa memberi kata dua. Sama ada masuk Islam, bayar jizyah ataupun berperang. Dia masuk. Jadi bila masuk saja boleh menang dengan mudah. Kenapa? Negeri itu negeri yang tidak kuat dari segi ketenteraan. Yang banyak tukang-tukang sihir kan, kita tengok macam David Copperfield macam itulah. Nak buat show boleh lah. Tapi untuk berperang tak boleh.
Ular yang dihasilkan mereka bukan ular yang boleh menggigit, cuma yang boleh menakut-nakutkan. Jadi akhirnya Islam boleh masuk menang dengan mudah. Tapi rakyat tu dia tahu orang Islam dia bukan macam ni. Akhirnya mereka berpakat, mereka hantar seorang pemuda untuk pergi ke Iraq masa tu untuk berjumpa dengan Umar bin Aziz. Dia pun pergilah, ambil masa mungkin berminggu sampai sana, sampai dia berpeluang lah jumpa dengan Umar bin Aziz. Dia pun mula sampai di Baghdad, dia pun tak tahu kan mana dia istana raja. Dia tengok ada satu bangunan besar, orang nak masuk semua basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Dia pun samalah, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki semua. Dia pun masuk tengok orang sujud. Dia pun tak ada, raja tak ada, orang kat sujud, mana raja ni? Dia pun terpinga-pinga, akhir terpijak kaki orang sedang salat. Sebenarnya dia masuk ke masjid. Jadi bila orang dah habis salat, dia tanya, kamu ni cari apa? Kamu daripada mana? Dia pun cerita, dia datang pada negara sekian-sekian, apa yang berlaku, tentang Islam masuk tanpa bagi kata dua. Jadi dia pun tanya, ni apa dia ni? Dia ni masjid tempat kami beribadah. Beribadahnya dia pun tanya, akhirnya ringkaskan, akhirnya dia pun masuk Islam. Kemudian baru tanya pula tujuan dia datang ni, dia jumpa dengan Khalifah Umar bin Aziz. Jadi dia pun tanya, dalam hati dia kata mungkin dia dah cerita ni, orang ni tak beritahu ni mana rumah raja ni. Dia pun dia kata datang nak jumpa dengan Umar bin Aziz, Khalifah, kat mana rumah. Dia pun tunjuklah. Dia kata kamu pergi jalan sekian-sekian, kamu nampak satu rumah sekian-sekian macam ni, itulah rumah ni. Dia pun pergi sampai satu tempat yang disebut tadi, nampak rumah kecil. Ada seorang tua duk pegang lumpur, duk tampal rumah dia yang berlubang. Kemudian tengah dia tengok, dia kata, takkan ni rumah Khalifah tu. Kadang dia tengok tiba-tiba datang seorang budak menangis, keadaan kepala dia berdarah, dia pegang, lari masuk dalam rumah tadi. Tak lama kemudian datang seorang wanita dengan pegang tangan anak dia, heret anak dia. Dia pun jumpa, dia kata, ya Amirul Mukminin, minta maaf, anakku telah mencederakan anak kamu. Panggil Amirul Mukminin. Makna betul lah, itu rumah Khalifah. Jadi kemudian Umar bin Aziz pun panggil anak dia keluar balik. Dia pun tanya apa yang berlaku. Kata Umar bin Aziz. Jadi dia kata apa? Dia kata sebenarnya ayah aku yang bersalah. Dia tak salah apa, aku yang memulakannya. Jadi bila dengar kata Umar bin Aziz kata kamu dah dengar kan, maknanya bukan salah anak kamu. Tapi maknanya anak aku yang mulakan dulu. Jadi selesai. Jadi dia pun jumpa dengan Umar bin Aziz. Dia pun ceritalah apa yang berlaku. Jadi Umar bin Aziz ambil kertas kecil, dia tulis apa? Sekeping kertas, berlaku adil lah. Berlaku adil lah. Jadi kertas dilipat bagi pada dia. Dia kata, bagi kertas ni kepada hakim. Jadi maknanya bila tentera Islam masuk satu kawasan, dia ada panglima dia ada yang bahagian kewangannya, bendahari, dan juga ada hakim yang akan menghakimi bila berlaku apa-apa. Jadi dia pun tengok kertas kecil ni boleh selesai masalah kan? Ni masalah besar takkan benda kecil ni boleh selesai masalah. Dia pun tak apalah balik sampai di negeri dia boleh cerita apa yang berlaku. Dia pun tunjuk kertas, dia pun berkata ni kertas ni boleh buat apa ni. Tapi dah tak ada pilihan lain, akhirnya dia pun pergi carilah hakim daripada kalangan, jumpa, akhirnya dia bagi kertas ni daripada Umar bin Aziz. Jadi hakim tu baca, dia kata berlaku adil lah. Jadi dia pun tanya apa yang berlaku. Akhirnya dikumpulkan, dipanggil panglima tentera Islam tadi, dia panggil dengan wakil daripada penduduk tempatan. Dia pun tanya, berlakulah perbicaraan. Dia kata, betulkah dakwaan penduduk sini sekian-sekian kamu masuk tanpa bagi kata dua dan sebagainya? Kata panglima tadi, betul. Dia kata, jadi kenapa kamu buat begitu? Sedangkan Islam tidak membenarkan kita buat macam tu. Dia kata, pada pandanganku, negeri ini kalau kita takluki, dia menjadi pintu masuk kepada penaklukan yang lebih luas. Jadi aku nak rasa tidak salah kalau aku cepat-cepat menawan bandar ni. Jadi kata hakim tadi, itu hanya pendapat kamu. Jadi itu hanyalah pendapat kamu. Islam tidak boleh terima yang itu. Akhirnya diperintahkan tentera Islam supaya keluar balik daripada bandar tadi. Dan mereka pun bila dah
hakim buat keputusan itu akhirnya sepakat keluar. Jadi penduduk pun tak percaya. Macam mana boleh bila keluar balik dan sebagainya. Tapi itulah yang berlaku. Bahkan rakyat di tempat tu bila tentera Islam nak keluar, ada yang menahan. Kami dah suka kamu tinggal di sini, kamu tak biar keluar. Minta pula supaya kekal di situ. Jadi kita tengok Islam dia bukan sifat dia menindas bangsa lain. Dan kita tengok bila penalukan Islam, penalukan Islam ni dia bukan sekadar untuk menjajah, mengambil hasil mahsul negara tersebut, bahkan dia membangunkan. Sebab tu seorang sejarawan Perancis, dia menangisi kekalahan Islam di Perancis. Kita tahu kan Abdul Rahman Al-Ghafiqi, dia cuba menawan Perancis. Tetapi Allah izin kalah. Kalah tu ada sebab lah. Sebab kebendaan juga. Jadi bila kalah, kata sejarawan Perancis tadi, kerana Islam kalah lah, negara mereka mundur beberapa abad berbanding negara-negara lain yang pernah dijajah oleh Islam. Jadi Islam bila menjajah satu bangsa, dia membangunkan negara tu. Bahkan kita tengok pimpinan akhirnya dia bagi kepada orang tempatan. Jadi dia memajukan. Dia bukan Islam sifat dia menindas, bagaimana kita tengok British, Jepun datang ke Malaysia, Portugis datang ke Malaysia, kena ambil biji timah dan sebagainya. Islam nak menyebarkan hidayah. Dia bila melalui satu bangsa, satu negara, dia akan bangunkan bangsa dan negara tersebut. Ini berbeza dengan faham nasionalis sebagai masyarakat kita hari ini. Jadi maknanya kata Imam Hassan al-Banna, yang membezakan nasionalis kami dengan nasionalis lain adalah membedakan kami adalah dengan dari segi akidahnya. Nasionalisme kami ditentukan oleh akidah. Sementara pada mereka batasan faham itu ditentukan oleh ikut kefahaman dan ikut kawasan tertentu, wilayah negara ataupun batas-batas geografi. Bagi setengah negara, nasionalis dia bergantung kepada batas-batas geografi ataupun sempadan antara bangsa. Bagi kami, setiap jengkal tanah di bumi ini, di mana yang di atasnya adalah seorang Muslim yang mengucapkan La ilaha illallah, maka itulah tanah air kami. Kami wajib menghormati kemuliaannya dan siap berjuang dengan tulus demi kebaikannya, dan semua Muslim adalah saudara-saudara kami. Jadi maknanya nasionalis kita, Palestin itu tanah air kita. Syria itu tanah air kita. Di mana ada umat Islam mengucapkan dua kalimah syahadah, maka itu adalah tanah air kita. Dan kita bertanggungjawab dengan mereka sebagai saudara-saudara kita. Jadi ini nasionalisme yang dikatakan oleh Imam Hassan al-Banna. Begitu juga dengan rasis. Jadi nama itu tidak penting. Rasis, kalau katakan rasis ini menghina bangsa lain, maka kami bukan rasis. Tapi kalau rasis itu sayang kepada bangsa tanpa kita menghina bangsa lain, menafikan hak bangsa lain, maka kami adalah rasis. Kerana kami kasih kepada bangsa. Saya orang Melayu, saya kasih kepada orang Melayu. Tapi tidak sampai menghina bangsa lain atau menang lekeh kepada bangsa lain, atau mencari sebab untuk menimbulkan permusuhan dengan bangsa lain. Tapi kita nak berkenalan, ini ta'arafu. Dan inna akramakum indallah attaqakum. Yang mulia di kalangan kamu adalah takwa. Nilai takwa itu yang menentukan siapa yang mulia dan siapa yang tidak. Jadi nama itu tidak penting, tetapi bagaimana kita menghayati dan mensikapi pemahaman ataupun nilai yang benar itu yang paling utama. Jadi maknanya dari segi nama itu bukan benda yang salah. Tapi yang penting adalah segi pemahaman. Bagaimana kita memahami, bagaimana kita menterjemahkan nasionalis dalam kefahaman kita, dalam sikap kita, dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Begitu juga rasis. Mana bagaimana kita memahami, kita menghayati dan kita melaksanakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang tanya, salahkah saya menjadi nasionalis, salahkah saya menjadi rasis? Kalau nasionalis dan rasis itu terikat dengan nilai akidah, tidak berlawanan dengan apa yang ditentukan di Islam, maka saya adalah nasionalis. Dan saya juga adalah rasis. Jadi maknanya ini satu benda yang kita nak kena fahami. Kerana apa?
Bila kita ada garis panduan yang kita takut, nanti dia akan jadi satu perjuangan. Rasisme menjadi satu ism, satu ideologi yang kita anuti. Sehingga kita mengenapikan nilai-nilai Islam. Bila kemarahan kita memuncak, dendam kita berkesumat, kita mula melupakan batas-batas syarak. Kerana dia menjadi satu anutan. Begitu juga nasionalisme. Kalau dia menjadi satu anutan, dia ada guide dia sendiri, garis panduan sendiri yang terlepas daripada nilai-nilai syarak, maka itu sebenarnya satu yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga keredaannya. Jadi ini benda yang kita nak kena jelas. Jadi pertemuan, maknanya kita balik pada asal tadi, pertemuan awal manusia yang berlaku dalam sejarah makhluk ni adalah pertemuan antara nilai iman dan juga kebendaan. Nilai iman memiliki nilai yang konsisten. Allah mengutuskan Nabi, menurunkan kitab-kitab, Rasul dan sebagainya untuk pertahankan satu nilai yang tidak pernah berubah. Di seluruh akidahnya, semua Nabi-Nabi bawa kepada akidah yang sama. Walaupun dari segi syariatnya mungkin ada perbezaan. Ada nilai konsisten. Tapi kebendaan dengan kebatilan dia menyerupai dalam berbagai-bagai bentuk. Berbagai-bagai warna. Bahkan kadang-kadang kita tengok ada kitaran dia. Mana sosialis, sekarang ni dia expired, dia mula pergi kepada kapitalis. Nanti kapitalis pun sampai satu ketika, dia tukar kepada sosialis. Dia akan bersilih ganti. Kerana dia tidak ada satu nilai yang konsisten. Tapi kita tengok bagaimana nilai kebendaan dia cuba mengamanfaatkan fitrah manusia. Tapi dipandu kepada jalan yang salah. Sebab tu kita sebut tadi, iman itu sendiri adalah fitrah manusia itu sendiri. Kita sebut sebagai fitrah, ma min mauludun yuladu 'alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir melainkan lahir dengan fitrah. Fitrah kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Taat dan patuh kepada Allah Taala, berpegang pada nilai-nilai Allah Subhanahu Wa Taala. Meletakkan pergantungan pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fitrah kita. Dan fitrah inilah yang mengawal fitrah insaniah yang lain. Yang menentukan apa yang betul dan apa yang salah. Kasih kepada bangsa, kita terikat dengan nilai syarak. Kasih pada tanah air, dia terikat dengan nilai syarak. Selagi rasis kita tidak bercanggah dengan nilai syarak, selagi nasionalis kita tidak bercanggah dengan nilai syarak, kata Masa Lebana, kami bersama. Kami bersama mereka. Tetapi kalau nasionalis mereka tidak lagi terikat dengan nilai syarak, bahkan menjadi satu ideologi, menjadi satu perjuangan, ini maknanya kami tidak lagi bersama dengan. Ini yang kadang-kadang kita tengok. Bahkan kejahatan Turki sendiri. Kerana nasionalisme ni disalahgunakan dia, bahkan disalahfahamkan. Bila kita tengok negara-negara Arab mula bangkit menentang kerajaan Osmaniyah kerana merasakan mereka bangsa Arab. Masalah bangsa Arab, kenapa dijajah oleh Turki? Sebab tu kata Muhammad Syadid, tidak ada daulah, tidak ada kerajaan yang tiba-tiba runtuh. Melainkan dia ada bunga-bunga keruntuhan. Dia ada bunga-bunga keruntuhan. Sebab tu ketika Islam sampai di Sepanyol, masa tu gubernur oleh tadi Abdul Rahman Al-Ghafiqi, pernah satu hari dia panggil ketua padri. Dia kata kepada ketua padri tadi, kenapa kamu tidak bangkit menentang kami? Kami menjajah tanah air kamu. Kami menguasai ekonomi negara kamu. Kenapa kamu tidak bangkit menentang? Jadi apa kata padri tadi? Dia kata, kerana kamu telah mengadili kami dengan seadil-adilnya, dan kami tidak pernah dizalimi sedikit pun, maka kamu berhak mendapat jawapan yang betul. Jadi kita tengok pengiktirafan yang diberi oleh ketua padri tadi. Walaupun mereka bangsa atau tanah air yang dijajah, mereka tidak pernah dizalimi. Banyak kes-kes bila berlaku perbicaraan di mahkamah, negara yang maknanya masyarakat yang dijajah tu menang dalam perbicaraan kerana keadilan hakim Islam itu sendiri. Jadi kerana kamu telah mengadili kami dengan seadil-adilnya, dia kata kamu berhak dapat jawapan yang betul. Jadi apa jawapan dia? Dia kata kami tidak bangkit menentang kamu kerana apa yang ada dalam jiwa kamu.
Mana iman yang solid. Dengan ada yang ni, dia kata kami tak akan menang walaupun tentera kami ramai. Senjata kami lengkap ataupun hebat. Tapi kami akan tunggu bila pegawai-pegawai kamu mula berebut pangkat dan kedudukan, mula berebut harta. Ketika itulah kami akan bangkit menentang kamu, dan kami yakin kami pasti akan menang. Dan itu yang berlaku di Sepanyol. Bila pimpinan Islam pada masa itu dia akhirnya menjadi gubernur, menjadi menantu kepada gubernur musuh, dan berperang di pihak musuh menentang Islam balik. Kerana apa? Nilai iman itu telah rosak, dimasuki oleh nilai kebendaan. Kecintaan dia pada wanita, cintaan pada harta, takhta dan sebagainya, menyebabkan fitrah iman itu menjadi rosak, dan tidak lagi dapat mengawal fitrah insaniah yang lain. Dan akhirnya Allah bagi kekalahan kepada Islam, dan tak berjaya masuk ke Perancis. Kerana apa? Banyak tentera-tentera yang lemah, berperang sama sendiri dan sebagainya. Jadi kita tengok kejadian Turki kerana apa? Faham nasionalis yang sempit ataupun yang salah. Jadi insyaAllah mungkin itulah kita nak kongsikan sebagai kongsian pada malam ni, untuk kita tengok tentang secara khusus tentang rasis dan nasionalis, dan saya cuba fokus kepada asal kesulatan, bagaimana berkembang daripada faham kebendaan, dia menjadi dia lahir dalam bentuk sosialnya, bentuk keagamaannya, bentuk politiknya, kemana humanism ya, secularism dan sebagainya, dan berbagai-bagai ism yang sebenarnya memanfaatkan fitrah manusia, sifat semula jadi yang ada pada diri manusia, tapi dimanfaatkan untuk jalan yang salah. Macam kebangsaan tadi akhirnya melahirkan kebencian, dendam dan sebagainya, ataupun melahirkan ketaksuban. Taksuban hingga boleh menerima benda yang salah, bahkan boleh menentang benda yang betul. Jadi, tapi selagi kita terikat dengan nilai syarak, perkataan itu bukan jadi satu benda yang besar bagi kita. Pada hari ini kita tengok bila benar-benar jadi salah faham, ada orang yang mengecam orang lain sebagai rasis, dengan nada yang begitu rasis. Dia mengecam satu golongan sebagai rasis dengan nada yang begitu rasis. Dia mengecam seorang itu sebagai satu yang kuat perkauman dia, dengan nada bahasa yang begitu tinggi, perkauman yang sempit. Itu penting untuk kita memahami satu perkataan, untuk kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita yang menentukan sikap dan tindakan kita. Di Ramadan insyaAllah mungkin saya habis awal sikit, setengah insyaAllah. Jadi itu yang mampu saya kongsikan lah. Keadaan sebenarnya saya pun tak apa sihat hari ni. Apapun, semoga apa yang kita kongsikan dapat menambahkan lagi kefahaman kita tentang din Allah Subhanahu Wa Taala, untuk lebih kita menghayati kehidupan kita sebagai seorang mukmin, dan manfaatkan sakit-sakit umur yang kita ada. Kerana hidup ni hanyalah sementara, dan akhirnya kita akan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana di Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, kita akan diukur dengan nilai-nilai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan ditimbang dengan timbangan Allah, kita akan dinilai dengan neraca-neraca Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena kita hidup dengan pandangan kita sendiri, pertimbangan kita sendiri, neraca kita sendiri. Kita takut di akhirat nanti kita tidak diterima sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu penting untuk sentiasa kita mendalami, menambah ilmu kita tentang Islam. Kata Maududi, orang yang Islam tapi tidak ada ilmu tentang Islam, seperti seorang yang telah mengikuti jalan yang betul, jalan yang lurus, tapi dalam keadaan gelap tanpa ilmu, tanpa cahaya. Kerana tanpa ilmu tadi dia macam cahaya. Jadi dia teraba-raba dalam kegelapan, kadang-kadang jatuh bangun semula, sehingga akhirnya datanglah syaitan yang membisikkan telinganya. Dia kata, wahai anak, kamu ni tersalah jalan, biar aku tunjukkan jalan, biar aku tunjukkan kamu jalan yang betul. Kerana kejahilan akhirnya kita pun pegang tangan dia, dan akhirnya kita bawa ke jalan yang lain, sehingga akhirnya Islam berada di satu sudut dan kita berada di sudut yang lain. Yang lebih sedia akhirnya kita menjadi penentang kepada Islam itu sendiri, kerana kejahilan kita dan sebagainya.
Ini benda yang kita nak kena risaukan. Sebab tu kita perlu pada majlis-majlis itu kita lebih memperincikan, mendalami Islam, untuk kita jadikan Islam sebagai panduan dalam kehidupan kita. Wallahu alam. Yang baik pada Allah Ta'ala, kelemahan saya minta maaf pada semua, minta ampun pada Allah Ta'ala. Aku ni qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah semoga kita dapat bertemu dalam kesempatan yang lain. Semoga Allah memudahkan urusan kita insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.